Assalamualaikum. Hari ini kita akan sambung tajuk bab 11. Okey, kita dah belajar sebelum ni, kita dah belajar translasi, pantulan, dan hari ini cikgu akan ajar putaran. Okey, putarannya, untuk putaran awak paling penting sekali awak kena tahu apa itu pusat, sudut dengan arah putaran. Apa maksudnya tu? Okey, kita tengok contoh 18. Okey, dia bagi contoh 18 ni, dia berkata perihalkan putaran bagi rajah di bawah. Okey, bila kita perhatikan A, B, C, D ini adalah objek. Kenapa kita tahu ini objek? Sebab dia kat atas dia tak ada tanda. Okey, cuba tengok yang ni ada tanda. So, ini objek, ini image. Okey, macam mana kita nak perihalkan putaran? Langkah pertama, okey, ada 4 titik ni. Awak tengok A, B, C, D. Okey, pilih salah satu titik. Okey, untuk soalan nombor contoh ini, dia pilih titik D. Okey, ini titik D, jadi ni image, ini objek, ni image. Titik. Okey, jadi ini pusat putaran. Okey, bila sambungkan image ke pusat dan objek ke pusat dan image ke pusat. Okey, dia akan terbentuk 90 darjah. Okey, gerakan dia mesti daripada objek ke image. Jadi dia adalah ikut jam. Jadi macam mana awak nak perihalkan dia? Putaran 90 darjah ikut arah jam pada titik T. Maksudnya ada 3 benda ni. Sudut, arah dengan pusat bila awak nak perihalkan. Boleh faham ya? Jadi untuk jawapan di atas, putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat dia ialah T. Okey, cikgu nak tunjuk contoh soalan. Okey, contoh soalan. Okey, contoh soalan untuk perihalkan ni. Okey, perihalkan putaran di bawah yang berpusat di P jika A ialah objek dan B ialah image. Okey, dia dah cakap kat sini. A ialah objek, B ialah image, dan dia kata P ialah pusat. Macam mana awak nak perihalkan? Okey, cikgu kata langkah pertama awak kena sambung titik lah. Okey, daripada A ni awak sambung ke pusat. Okey, titik B ni ke pusat dia. Jadi awak dah nampak kan, bentuk dia adalah bersudut 90 darjah. Okey, sudut dah dapat. Okey, arah pula, macam mana kita nak tahu arah dia? Okey, arah awak kena ingat, objek yang bergerak, objek pergi ke image. Jadi yang dicakap kat sini, A ialah objek. Jadi A pergi ke B. Bila anak panah macam ni, maksudnya dia bergerak ikut arah jam. Jadi awak nak jawab soalan ni, awak kena jawab. Okey, putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat P. Boleh faham ya? Okey, kalau lawan jam macam ni, sebelah sana, pusing sebelah situ. Boleh ya? Okey. Sekarang cikgu tunjuk contoh lain. Okey, contoh nombor 2 Okey, kita tengok. Okey, contoh nombor 2, cikgu tunjuk yang B lah. Okey, sekarang dicakap perihalkan putaran yang menyertakan objek kepada image-nya. Okey, sekarang dia dah beritahu P itu adalah pusat putaran kita. Okey, jadi kena pilih salah satu. Okey, jadi kita tengok sini, awak kena pastikan okey, mana dia punya pasangannya, titik. Okey, ini objek, ini image. Okey, kemudian contoh kita pilih yang ni, titik yang ni. Yang ni untuk image. Okey, untuk objek dia mana satu? Mana satu untuk objek dia? Okey, ini untuk dia punya pasangan titik dia adalah yang ni. Jadi awak sambungkan titik ni ke pusat, image pun ke pusat, awak akan dapat jadi garis lurus kan. Garis lurus ni adalah sudut dia ialah 180 darjah. Boleh faham ya? 180 darjah. Jadi awak nak perihalkan tentang putaran ni ialah putar 180 darjah pada pusat P. Okey, kenapa cikgu tak cakap ikut ataupun arah jam? Ikut ataupun lawan arah jam. Sebab 80 darjah bila awak putar ikut arah jam pun dia akan sama. Arah jam dapat kat sini juga, lawan jam pun akan dapat kat sini. Maksudnya 90 darjah, 180 darjah tak perlu cakap arah ikut lawan ataupun ikut arah jam ataupun lawan jam, sebabnya sama je. Dia akan dapat jawapan yang sama.
Kalau 90 darjah, awak kena cakap ikut arah jam ke ataupun lawan jam. Boleh faham ya? Okey, itu saja untuk hari ini.